Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lokman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi di mana seperti biasa kita memberikan liputan dan perbincangan berkenaan dengan pelbagai agenda reformasi yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan merentasi pelbagai sektor. Dan reformasi ada banyak rupanya dan ia merentasi pelbagai industri dan sektor seperti yang disebut sebentar tadi. Dan antara reformasi yang juga perlu kita bincangkan adalah reformasi institusi, demokrasi dan juga pilihan raya. Dan baru ini proses kajian persempadanan semula oleh SPR Suruhanjaya Pilihan Raya di Sarawak telah pun dikatakan bermula tahun ini. Di Sabah pula dikatakan akan bermula pada tahun 2025, manakala di Semenanjung pada tahun 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Kapal Singh berkata, bagi melaksanakan proses itu, SPR akan membuat kajian dalam tempoh 2 tahun dan laporan penemuan SPR itu akan dikemukakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk makluman yang berhormat, redelineation exercise itu telah pun bermula di Sarawak tahun ini, di Sabah pada tahun 2025 dan di Semenanjung akan bermula prosesnya dalam tahun 2026. Dan proses ini melibatkan SPR membuat kajian dan sebagainya di dalam tempoh 2 tahun. Di mana selepas tempoh itu satu laporan yang mengandungi penemuan ataupun findings SPR itu akan dikemukakan kepada Perdana Menteri. Jadi dalam proses itu banyak faktor akan diambil kira dalam kajian tersebut oleh SPR seperti yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Sama ada proportionality itu adalah berkesesuaian. Mungkin kalau kita membandingkan penduduk di Bangi, buat contohnya, lebih kurang 300,000 pengundi berbanding dengan mungkin Putrajaya yang way less, mungkin 30-40,000. So ini semuanya akan diambil kira oleh SPR dalam kajian mereka. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan V. Ganabati Rao PH Kelang mengenai persempadanan semula memandangkan jumlah pengundi yang dilihat tidak seimbang bagi setengah kawasan parlimen. Menjawab soalan asal, Datuk Seri Syahidan Kasim PNR Rao berhubung penurunan drastik dalam peratusan keluar mengundi pada pilihan raya umum ke-13, 14 dan 15. Ram Kapal berkata peratusan keseluruhan keluar mengundi masing-masing adalah 84.84%, 82.3% dan 74.74%. Beliau berkata peratusan keluar mengundi yang rendah dipengaruhi denominator yang digunakan, iaitu jumlah pemilih pendaftar yang tinggi, susulan pelaksanaan pendaftaran pemilih secara automatik serta penurunan hak umur pengundi pada 18 tahun. Seterusnya, lebih banyak kajian mengenai impak pembukaan Ibu Kota Negara IKN Nusantara kepada Sarawak perlu dilakukan untuk mengenal pasti sektor-sektor ekonomi yang berpotensi untuk dimanfaat. Pencarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Sarawak, Dr. Nur Aidi Kipli, berpendapat pembangunan Nusantara yang mengambil masa sehingga 20 tahun secara berperingkat itu perlu diiringi dengan kajian yang mendalam. Okey, untuk Sabah mereka telah menerbitkan buku dan banyak penulisan mengenai impaknya kepada Sabah. Untuk Sarawak hanya pembacaan secara umum, tetapi kajian, penerbitan, dapatan sektor-sektor yang dikenal pasti memboleh beri input kepada Sarawak belum ada lagi setakat ini. Walaupun data itu ada, mungkin tidak didokumentasikan secara rasmi dan saya percaya data ini penting untuk kita ambil dapatan ini sebagai kita boleh membantu membuat satu framework atau modul untuk kita meningkatkan lagi, melestarikan lagi, memperkasakan lagi ekonomi di Sarawak. Tambahnya, ahli akademik, agensi kerajaan maupun sektor swasta digalak melaksanakan kajian berkaitan dan menyumbang kepada pengumpulan input yang boleh meningkatkan lagi ekonomi Sarawak melalui pemerkasan hubungan bilateralnya dengan Kalimantan, Indonesia.
kekayaan data itu boleh dikongsi secara bersama. So tenaga pengajar di pengajian tinggi, industri player, kepada agensi-agensi kerajaan mungkin boleh menubuhkan task force jawatankuasa komiti yang khas untuk mengenal pasti sektor-sektor dan kajian yang mendalam dengan menekankan kepentingan kepada pembangunan ekonomi di Sarawak. Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi pada sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 di Jakarta pada 17 Ogos lalu membayangkan sambutan terakhir diadakan di kota itu. Ujar Jokowi, proses pembinaan istana di IKN Kalimantan Timur sedang giat dijalankan bagi memastikan dan membolehkan sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 diadakan di ibu kota baharu Indonesia itu. Baik, seterusnya, kerajaan telah menubuhkan satu jawatankuasa khas yang diterajui oleh Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan isu sindiket penipuan tawaran pekerjaan dengan melibatkan semua agensi berkaitan. Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin berkata, kerajaan sedar isu penipuan tawaran pekerjaan yang bersifat cross-cutting dan memerlukan tindakan whole of government approach. Untuk makluman, jawatankuasa task force ini adalah terdiri daripada PDRM dan diketuai oleh Menteri Luar sendiri, Timbalan KSU, KLN, Peguam Negara, KSU Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan ramai lagi. Jadi antaranya peran-peranan mereka juga ialah untuk menyediakan pelan komunikasi yang bersesuaian kepada masyarakat kita. Jangan sampai maklumat yang diterima itu tak betul. Jadi ini akan mengakibatkan kegusaran, panik di kalangan masyarakat. Kita juga minta jalan kuasa itu meneliti, merancang, memantau, mengkaji, menjalankan tindakan-tindakan yang bersesuaian bagi menangani isu sindiket penipuan tawaran pekerjaan melibatkan warga negara di luar negara. Sehingga 3 November 2023, kementerian ini telah berjaya membawa pulang seramai 518 orang. Sejurus mereka kembali ke tanah air, mangsa-mangsa akan diambil keterangan oleh PDRM untuk membantu siasatan. Kementerian ini juga sedang berusaha untuk mengenal pasti 26 orang mangsa warga negara Malaysia di Laukaing, Myanmar yang terlibat dalam sindiket job scam. Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Malaysia di Yangon, Myanmar, dengan kerjasama di antara kerajaan Thailand dan Vietnam, Filipina dan China sedang menyelaras dan menggunakan segala alternatif bagi membawa pulang 26 orang mangsa sindiket penipuan pekerjaan berkenaan dengan selamat. Industri kelapa sawit tempatan menyaksikan pertumbuhan dan transformasi luar biasa sejak beberapa dekad lalu, didorong oleh kemajuan teknologi dan inovasi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kemajuan yang dibangunkan Lembaga Minyak Sawit Malaysia atau MPOB dan juga pemain-pemain industri telah menggalakkan amalan pengeluaran mampan dan meningkatkan hasil kelapa sawit. Menteri Perdagangan dan Komoditi itu berkata, Malaysia sudah mencapai kemajuan yang signifikan dalam penyelidikan biak bakar dan bioteknologi. I'm proud to say that Malaysia has achieved significant milestone by successfully sequencing the oil palm genome, leading to groundbreaking discoveries that enhances the efficiency of oil palm breeding practices. Other research collaborations that have produced scientific breakthroughs include the nutritional properties within the food industry, pharmaceutical and health supplements industry. Beliau berucap pada Kongres dan Pameran Minyak Sawit Antarabangsa 2023 di Ibu Negara pada Rabu. Sementara itu, Kementerian Perdagangan dan Komoditi dalam kenyataan berasingan memberitahu, sektor sawit merupakan antara penyumbang utama kepada ekonomi Malaysia. Pendapatan ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit melonjak kepada RM137.89 bilion pada 2022 daripada RM108.52 bilion pada 2021. Minyak sawit Malaysia menyumbang 31% daripada pasaran ekspor minyak sawit dunia, iaitu 51 juta tan metrik tahun lepas. Pencapaian itu adalah luar biasa kerana keluasan tanaman sawit di Malaysia hanya kira-kira 5.67 juta hektar. Baik, dia terlalu berbincang berkenaan dengan reformasi jika tidak berbincang berkenaan dengan reformasi pendidikan kerana ia adalah salah satu sektor yang terpenting
untuk memastikan kemajuan Malaysia bukan sahaja sekarang tetapi untuk bergenerasi akan datang. Dan baru-baru ini Kementerian Pendidikan diminta untuk memberikan tumpuan kepada meningkatkan mutu pendidikan di sekolah mulai Januari tahun depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu akan dibawa ke dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat ini. Saya mau berbincang bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, Pencarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dr. Anwar, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Loman. Doktor, meningkatkan mutu pendidikan ini satu topik yang kita sudah bincang sejak azali lagi dan bunyinya agak umum dan meluas. Jadi pada doktor, apa area atau apa aspek-aspek yang perlu kita berikan tumpuan dalam merealisasikan matlamat untuk meningkatkan mutu pendidikan negara secara keseluruhan? Baik, terima kasih Lokman. Yang pertama sekali, saya sangat gembira kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan penekanan yang cukup tinggi kepada sektor pendidikan sejak memimpin negara. Dan berbagai cadangan dan juga saranan yang telah beliau berikan dan malah ada beberapa yang telah diambil tindakan segera seperti memastikan prasarana sekolah daif dapat diselesaikan. Saya percaya juga apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah satu perkara yang sangat penting, iaitu kita mesti memberi fokus kepada meningkatkan kualiti. Kalau sebelum tahun 2006, kita selalu bercakap soal murid-murid menerima akses asas pendidikan. Tetapi mulai 2006, apabila kita telah memulakan Plan Induk Pendidikan Negara, PIPP, kita menekankan soal kualiti pendidikan. Dan sejak itu juga dalam PPPM juga kita menekankan soal kualiti dan semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekali lagi memberikan peringatan kepada pihak yang berkaitan supaya memberikan ataupun sebaik mungkin untuk memastikan kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan mulai 2024. Mungkin kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agak menarik, kerana kalau kita lihat pada akhir September yang lalu, laporan PPPM yang telah dikeluarkan menunjukkan bahawa kita berada dalam keadaan pencapaian yang luar biasa. Tapi kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam menunjukkan masih banyak perkara yang mesti kita lakukan untuk memastikan kualiti pendidikan mencapai tahap yang lebih tinggi. Dan yang menjadi fokus kita adalah untuk menjadi setanding dengan negara-negara maju yang sedang menggerakkan sistem pendidikan mereka ke arah yang jauh lebih maju pada masa ini dan juga pada masa depan. Baik, ada tiga perkara, Loman. Apabila cakap soal apakah perkara-perkara yang harus diberikan penekanan di dalam soal kualiti pendidikan. Yang pertama sekali adalah pengajaran yang berkualiti. Ini disentuh oleh ramai pakar. Yang pertama adalah pengajaran yang berkualiti. Yang keduanya adalah pembelajaran yang berkualiti. Yang ketiganya adalah sistem sokongan yang berkualiti. Dan kalau kita mahu lebih menjelaskan tentang perkara ini, pengajaran berkualiti itu tertunggak kepadanya dua perkara. Yang pertama adalah guru yang berkualiti dan juga silibus ataupun kurikulum yang berkualiti. Sebab itu pada saya, dalam sistem pendidikan kita yang centralized seperti di negara kita, peranan guru yang berkualiti sangat-sangat penting. Kerana guru harus menjalankan apa juga arahan, apa juga perancangan dan juga apa juga hala tuju yang telah ditetapkan oleh pihak pusat ataupun KPF. Jadi pemilihan guru yang baik, guru-guru yang cemerlang, guru-guru yang berdedikasi untuk menjadi guru adalah sangat-sangat penting. Sebab itu kita mengharapkan adalah pemilihan guru ini adalah satu perkara yang diberikan perhatian yang sewajarnya untuk memastikan kita mempunyai sumber manusia keguruan yang terbaik yang boleh kita sediakan untuk sistem pendidikan kita. Selain itu, kita juga mesti memastikan bahawa kesejahteraan guru itu juga diambil kira. Kita mungkin boleh memilih guru yang terbaik di kalangan pelajar-pelajar cemerlang di universiti dan sebagainya. Tetapi kalau mereka ini apabila menjadi guru, kesejahteraan mereka tidak diuruskan dengan baik, maka mereka juga akan hilang tumpuan. Kita lihat misalnya keadaan bilik-bilik guru kita yang begitu sesak, menyebabkan guru tidak dapat bekerja dengan baik, tidak begitu bekerja dengan selesa. Mereka juga terpaksa mengeluarkan peruntukan ataupun duit poket sendiri untuk menyediakan bahan-bahan pembelajaran dan sebagainya. Itu juga harus diambil kira oleh pihak kementerian di dalam memastikan bahawa guru-guru berkualiti ini sejahtera
dan mereka juga kompeten, mahir dengan berbagai teknologi yang ada pada hari ini. Itu yang pertama, Loman. Baik, saya mau kembali kepada apa yang Doktor cakap berkenaan dengan guru yang berkualiti. Saya rasa itu sudah tentu aspek yang salah satu yang terpenting jika tidak yang terpenting. Tapi adakah Doktor kita perlu berdepan dengan realiti pahit bahawa antara sebab yang kita sukar untuk melahirkan guru yang lebih berkualiti adalah kerana kita tidak menjadikan profession itu profession yang desirable, profession yang orang mahu kejar dan kerja menjadi guru di sektor awam, di sekolah rendah, sekolah menengah. Dan antara faktor utamanya adalah kita tidak mampu beri pendapatan atau gaji yang lumayan berbanding kerja-kerja yang lain ataupun mungkin guru di sektor swasta atau pensyarah di universiti swasta dan sebagainya. Doktor. Ya, saya fikir dari segi pendapatan ataupun dari segi gaji, kita antara yang berada kena yang baik. Sektor pendidikan, malah kita mempunyai berbagai skim time base dan sebagainya yang memberi peluang untuk guru mengalami kenaikan pangkat yang baik. Yang menjadi isu kepada keguruan sekarang ini adalah bukannya pendapatan, ekonomi atau perkara-perkara yang berkaitan dengan diri mereka, tetapi lebih kepada apa yang selalu disampaikan oleh guru adalah mereka terpaksa menanggung beban tugas yang melampaui daripada apa yang sepatutnya mereka lakukan sebagai seorang guru yang tugas mereka adalah mengajar. Jadi saya fikir antara perkara yang mesti diteliti dan untuk memastikan guru berkualiti ini dapat kita bangunkan adalah untuk membangunkan skop kerja guru yang jelas supaya guru apabila mereka mahu masuk dalam arena ataupun dalam profession keguruan, mereka tahu apakah peranan mereka menjadi seorang guru. Dan jika tidak, ini akan menyebabkan mereka apabila masuk ke dalam alam keguruan, mereka merasakan bahawa tidak sama seperti yang mereka bayangkan. Beban tugas yang bukan pengajaran misalnya, begitu juga dengan program-program ad hoc yang diadakan di sekolah misalnya. Tapi saya percaya perkara ini telah pun diambil perhatian oleh pihak KPM dan saya lihat banyak usaha-usaha telah dijalankan untuk mengurangkan beban itu. Tetapi saya percaya untuk menghasilkan guru berkualiti, pemilihan guru yang baik, memastikan guru mempunyai kemahiran yang tinggi dalam bidang mereka, itu adalah sangat penting pada masa depan. Baik. Doktor, kita berhenti seketika. Banyak lagi yang kita mahu bincang. Pantau agenda reformasi akan kembali selepas ini. Kembali dalam pantau agenda reformasi. Hari ini kita membincangkan berkenaan dengan reformasi sistem pendidikan, salah satu sektor yang terpenting dalam pentadbiran negara. Saya mahu sambung perbincangan bersama dengan Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia atau UKM, dan konteks pada diskusi ini adalah baru-baru ini KPM diminta untuk memberikan tumpuan kepada meningkatkan mutu pendidikan di sekolah bermula tahun depan. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah memberikan jaminan bahawa perkara ini akan dibawa ke dalam mesyuarat Jemaah Menteri, mesyuarat Kabinet pada Jumaat ini. Doktor, sebentar tadi Doktor sudah sebut dan juga kongsikan pendapat Doktor bahawa antara tunjang yang penting apabila kita nak bincangkan meningkatkan mutu pendidikan ini adalah sudah tentu silibus pendidikan yang perlu ditambah baik dan guru juga perlu ditambah baik. Saya mahu sentuh berkenaan dengan silibus pendidikan itu. Sama ada Doktor boleh memperincikan dengan lebih lanjut kerana pemahaman atau tanggapan umum sekarang Doktor adalah bahawa silibus pendidikan kita di semua peringkat sejak sekolah rendah adalah ketinggalan zaman, outdated. Ada yang mengatakan bahawa kita perlu mula ajar cara untuk mengendalikan keuangan, kemahiran-kemahiran yang berada dalam yang diperlukan dalam dunia sebenar. Itu tidak masuk lagi berkenaan dengan pendigitalan, teknologi dan sebagainya. Jadi secara mudah Doktor, bagaimana silibus pendidikan kita ini perlu dan boleh ditambah baik pada pendapat Doktor? Baik, terima kasih Loman. Betul. Salah satu elemen yang perlu kita lihat apabila bercakap soal pendidikan berkualiti adalah silibus yang berkualiti. Dan pakar-pakar pendidikan hampir keseluruhannya bersetuju bahawa silibus yang berkualiti itu ada 3 prasyarat. Yang pertama, silibus itu mestilah relevan dengan murid-murid pada hari ini. Bukan lagi murid-murid 10 tahun ataupun 15 tahun yang lalu. Apakah silibus yang relevan, yang dirasakan penting untuk mereka untuk 10-15 tahun yang akan datang. Yang keduanya, silibus itu mestilah dalam bentuk memotivasikan murid untuk terus belajar.
Jika kita menyediakan silibus yang terlalu banyak ataupun terlalu berat ataupun terlalu tinggi sehingga menghilangkan motivasi pembelajaran, maka itu bukan silibus yang baik. Walaupun mungkin kita para penggubal merasakan itu adalah silibus yang terbaik, tetapi jika ia tidak boleh memotivasikan murid-murid untuk terus belajar, untuk mencari kepada apa yang ingin mereka lakukan, maka ia tidak dianggap sebagai silibus yang baik. Yang ketiganya adalah silibus yang baik dalam keadaan ataupun persekitaran sekarang adalah silibus yang memberi ruang untuk murid-murid melakukan aktiviti bersama rakan-rakan di dalam bilik darjah. Jika silibus yang hanya mengharapkan guru memberi nota dan murid-murid menghafal, kemudian mereka perlu menjawab dalam peperiksaan, itu bukan lagi dianggap cara ataupun kaedah yang baik untuk mereka menguasai silibus. Jadi dalam melaksanakan silibus yang berkualiti, ia mesti relevan kepada murid-murid, ia mesti memotivasikan murid-murid untuk terus belajar. Yang ketiganya, ia mesti berasaskan kepada aktiviti yang menarik dan menyeronokkan murid-murid. Sebab itulah antara sebab mengapa mereka akan terus belajar dan mereka ingin mengetahui lebih banyak perkara dalam pembelajaran mereka. Ada sebarang subjek yang doktor rasakan perlu diajar tetapi tidak diajar dalam silibus sekarang ini, sama ada di peringkat sekolah rendah maupun menengah? Ya, saya fikir antara perkara yang penting, perkara baru yang tidak ada di dalam silibus kita sekarang, misalnya kita mesti menekankan soal komunikasi, soal kesihatan, soal alam sekitar. Kalau kita lihat di negara jiran kita, mereka sudah menekankan misalnya tentang perubahan iklim dalam silibus anak-anak di peringkat sekolah rendah. Tetapi bukan dalam bentuk yang terlalu berat, tetapi ia sebagai pengenalan supaya anak-anak ni memahami tentang konsep kita semula, tentang kehidupan yang lebih lestari, bagaimana untuk menguruskan persekitaran mereka dan sebagainya. Saya rasa itu sangat relevan kepada keperluan mereka pada hari ini berbanding dengan pada masa dahulu. Kalau dahulu mungkin tidak ada keperluan yang betul mendesak untuk anak-anak menguasai tentang perubahan iklim, climate change dan sebagainya. Tetapi pada hari ini, ia menjadi sebahagian daripada keperluan mereka untuk mereka berada dalam persekitaran ini dan mereka boleh melakukan pengubahsuaian kehidupan mereka, gaya hidup mereka tentang apa yang berlaku di sekitar mereka. Jadi saya rasa inilah perkara-perkara yang akan menentukan sama ada silibus itu berkualiti, relevan atau tidak pada anak-anak kita pada masa ini dan masa depan. Baik, Doktor. Akhir sekali, perkara-perkara ini seperti reformasi sistem pendidikan dan sebagainya, kita tahu ia akan mengambil masa dan ia merentas pelbagai lapisan dan peringkat, dan jika ada satu perkara yang dipersetujui dan dijanjikan oleh hampir setiap kerajaan yang memerintah di Putrajaya adalah mereka ingin reformasi sistem pendidikan, tapi kita tidak nampak sebarang perkembangan yang sekurang-kurangnya besar atau bermakna, melainkan hanya beberapa sebelum ini. Kenapa agak susah, Doktor? Walaupun semua orang sependapat bahawa sistem pendidikan kita perlu ditambah baik, perlu direformasi, tapi kenapa ia mengambil masa yang begitu lama sebelum kita nampak sebarang perubahan yang bermakna? Kenapa ia begitu susah untuk dilakukan? Ya, saya ingat ada dua perkara, Luqman, yang menyebabkan kita seperti terperangkap di dalam melakukan reformasi ini. Yang pertama sekali, kita terpaksa memulihkan semula sistem pendidikan kita selepas pandemik COVID. Kita tahu bahawa ramai murid-murid kita yang 2 tahun tidak mengalami alam persekolahan yang baik, ada yang keciciran, ada yang hilang minat ke sekolah dan sebagainya, terpaksa dibawa balik mereka ke sekolah, dan ini mengambil masa untuk kembali memulihkan mereka dari segi psikologi mereka, emosi mereka, kemahiran membaca, menulis, mengira mereka dan sebagainya. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua, kita sebenarnya seperti terperangkap dengan PPPM. Kerana kita terpaksa menunggu PPPM ni tamat pada tahun 2025 nanti. Jadi dalam tempoh sekarang ni, seperti yang selalu disebut oleh KPM ataupun yang berhormat Menteri, kita terpaksa menyelesaikan dulu PPPM ini sebelum kita merancang ataupun mengadakan satu bentuk reformasi pendidikan yang lebih baru. Jadi dalam tempoh tahun 2023, 2024, 2025 ini, kita seperti terperangkap dengan PPPM itu kerana kita perlu menghabiskan dahulu plan itu dan barulah selepas itu kita mempunyai reformasi ataupun plan pendidikan yang baru. Baik. Jadi saya ingat dua faktor ini menyebabkan kita berada dalam keadaan yang
agak statik pada hari ini. Ya, baik doktor, secara ringkas dalam masa seminit, apa yang doktor rasakan boleh dilakukan dengan cepat untuk sekurang-kurangnya meletakkan kita di landasan yang betul untuk menambah baik sistem pendidikan kita? Dalam bahasa Inggerisnya, apa low hanging fruitsnya, doktor, yang boleh kita lakukan sekarang atau dalam masa yang agak cepat? Ya, yang penting pada saya adalah saya bersetuju dengan usaha yang telah dilakukan oleh PMX, iaitu memberi keutamaan kepada isu-isu fundamental dalam pendidikan, isu keciciran, sekolah daif, ketidakselesaan murid-murid di sekolah. Kita perlu lebih banyak sekolah, kekurangan guru dan sebagainya, itu nampaknya sedang diselesaikan. Walaupun kita tidak mempunyai hala tuju baru kepada sektor pendidikan, cuma boleh diadakan pada tahun selepas 2025, tapi tindakan-tindakan daripada tahun 2022-2023 menunjukkan usaha-usaha untuk membaik pulih sistem pendidikan itu sedang berjalan. Jadi pada saya itu mesti diselesaikan dengan segera. Baik. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Kepelbagaian Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih kepada anda menonton pantau agenda reformasi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.